الله كريم. وإذا اجتمعنا وإياكم في مثل هذه المجالس المباركة، مجالس السيرة ومجالس قراءة هذه الشمائل، إنما نحتفي ونحتفل بمثل هذه الأخلاق وهذه الآداب التي خلفها فينا صلى الله عليه وسلم. Apabila kita pada malam ini bersama-sama merayakan dan meraihkan hari keputraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meraihkan bacaan maulid, qasidah dan lain-lain, pada hakikatnya sebenarnya kita sedang meraihkan dan merayakan akhlak yang agung, adab yang luhur yang telah ditinggalkan dan dicontohkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Liannana ummatul akhlaq, ummatul Nabi SAW, ummatul akhlaq. Kerana kita adalah yang sebenar-benarnya umat akhlak. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan kerana akhlak mereka. وقد قال الحق تبارك وتعالى في حق نبينا وسيدنا وشفيعنا وإنك لعلى خلق عظيم. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memuji dan menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kepribadian dan keluhuran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah betul-betul berada di atas akhlak yang agung dan luhur. فتمثل هذه الأخلاق بأقواله وبأفعاله وبسلوكه صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah nampak dan telah membuktikan dengan akhlak agung ini. Di dalam ucapan beliau terlihat akhlaknya yang indah, di dalam perkataannya terlihat akhlak yang indah, di dalam suluknya, kehidupannya sehari-harinya terlihat akhlaknya yang indah itu. Bukan hanya setelah baginda dilantik menjadi Rasul, tetapi kesemua ini telah terlihat jauh-jauh hari sebelum baginda dibangkitkan sebagai Rasulullah. Kana al-kuffar fi Makkah yukadzibunahu wa la yusaddiqunahu bal yan'atunahu bi annahu sahir wa bi annahu kadzab wa bi annahu yani kadzab fi idda'a an-nubuwah. Lakin idza kan 'inda ahadihim amanah يفكر عند من؟ ليس هناك صادق وأمين مثل محمد، يبعثها عنده. إذا أراد أن يستشير أخذها وتركها عنده، لما يعلمون من هذه الأخلاق الجبلية التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. Sehingga kita tahu di dalam sejarah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah baginda bermula menyebarkan dakwah tauhid, menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy Makkah berbalik yang tadinya mempercayai baginda Nabi, menyanjung baginda Nabi, mengakui ketinggian dan keluhuran akhlak Nabi, tetapi ketika baginda diutus sebagai Rasulullah menyebarkan dakwah, mereka beramai-ramai kadzibunahu, mentakzibkan, mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh dan menuding ke arah Nabi, hai pendusta, yakni mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pembohong ketika beliau mengaku beliau membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu kesatnya tuduhan mereka, lemparan-lemparan cacian mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, dalam masa yang sama mereka orang kafir Quraisy Makkah tidak berani menitipkan sesuatu yang berharga, tidak berani memberikan atau satu amanah kepada jiran tetangga, bahkan kepada keluarga sendiri, melainkan mereka kalau ingin menitipkan, ingin meletakkan sesuatu amanah, mereka hanya memandang tidak ada orang yang lebih jujur, tidak ada orang yang lebih amanah daripada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang dalam masa yang sama mereka menuduh ini sebagai seorang pendusta. Kenapa hal ini boleh terjadi? Mereka tidak menemukan orang yang lebih amanah daripada Nabi kerana keluhuran akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan baru bermuncul setelah dibangkit sebagai Rasul, tetapi semenjak hari dini, semenjak kanak-kanak dan remaja, itulah dia akhlak Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Wa ba'da an-nubuwah wa ba'da nuzulul wahyi taharat hadhihi al-akhlaq
وفاضت منه صلى الله عليه وسلم على القريب وعلى البعيد، ورآها حتى المخالفين وحتى الكفار رأوا هذه الأخلاق منه فدخلوا وعرفوا أن هذا الدين حق. بماذا عرفوا أنه حق؟ بما رأوه من هذه الأخلاق المباركة. Adapun setelah dibangkitkan sebagai seorang rasul, maka sudah tentulah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin hebat, semakin indah, semakin tinggi dan agung, hadirin hadirat, sehingga kita tahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlaknya bukan hanya berakhlak kepada yang dekat dengan baginda Nabi, tetapi yang jauh daripada Nabi pun baginda begitu berakhlak. Bukan hanya kepada pengikut setianya baginda berakhlak, bahkan kepada mukhalifin, kepada orang-orang yang menentang baginda Nabi, orang-orang yang ingin memenggal leher Nabi, orang-orang yang bermati-matian memerangi baginda Nabi, akhlak beliau terserlah dengan indahnya, sehingga dengan sebab itulah banyak di kalangan orang-orang kafir diberikan cahaya hidayah Islam oleh Allah tatkala mereka melihat keluhuran dan ketinggian akhlak baginda Rasulullah Muhammad ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. في هذا يقول عبد الله بن أبي أوفى وكان يهوديا، قال عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انفتل الناس إليه كما في سنن الترمذي، انفتل الناس، انقلب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن والغير المؤمن كلهم يريد ينظر. المؤمن عرف أنه رسول الله، غير المؤمن يريد ينظر من هذا محمد الذي جاء واجتمع الناس حوله. قال فكنت في من انفتل أي في من جاء إليه. قال فنظرت إلى وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. كيف علم وهو لا زال يهودي؟ آثار النبوة، آثار هذه الأخلاق، آثار هذا النور الذي آتاه الله الحق تبارك وتعالى آتاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, di dalam Sunan Ibnu Majah ada meriwayat, Sunan Tirmidzi ada meriwayatkan tentang seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Sebelum beliau bin Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa, sebelum beliau memeluk agama Islam, kata beliau saat itu beliau masih Yahudi. Pada hari detik-detik ketibaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, di dalam perjalanan hijrah beliau yang panjang dan agung itu, maka sampailah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat manusia yang ramai berduyun-duyun, berhempit-hempit menyambut dan mengalu-alukan kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mukminnya tentulah berduyun-duyun karena tahu siapa yang datang. Telah terbit bulan purnama ke atas kami Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang yang belum diberikan cahaya sentuhan hidayah Islam oleh Allah pun berduyun-duyun menyambut Nabi Muhammad, mengalu-alukan kedatangan Nabi Muhammad, tertanya-tanya siapakah lelaki yang agung, siapakah lelaki yang indah, siapakah lelaki yang bercahaya ini datang. Maka mereka ingin melihatnya secara langsung dan mereka juga ikut berduyun-duyun ingin melihat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku, kata Abdullah bin Abi Aufa, termasuk salah seorang yang ikut mencelah di dalam kerumunan, di dalam himpunan ramai ribuan umat manusia menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu belum lagi Islam, belum mengenal Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana telah viral kedatangan seorang tetamu agung daripada Mekah, aku ingin melihat seperti apa orang itu. Ketika mana mataku jatuh kepada wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tahu dengan seyakin-yakinnya inilah dia wajah orang yang bukan seorang pendusta. Hadirin hadirat, dia masih kafir, dia masih Yahudi, tak pernah mengenal Nabi Muhammad, tak pernah dengar maulid Nabi, tak pernah dengar akhlak Nabi. Tetapi ketika matanya jatuh ke wajah-wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yakin, seyakin-yakinnya inilah dia lelaki yang tidak mungkin sebagai seorang pendusta. Kenapa beliau boleh mengetahui padahal saat itu belum diberikan cahaya Islam oleh Allah? Kerana athar, kesan-kesan akhlak Nabi yang luhur, kesan-kesan takwa Nabi kepada Allah yang amat mendalam. Allah Subhanahu wa taala telah campakkan di wajah baginda Nabi cahaya yang mampu dikesan, yang mampu dicium oleh seluruh semesta alam. Inilah dia tidak lain dan tidak bukan berkat keagungan akhlak baginda Rasulullah.
Muhammad ibn Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. إذا كان الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين قال في كتابه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس من أثر الكريم يذهب يفعل على وجهه شيء، آثار السجود، آثار الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكيف بحال إمامهم وسيدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan ini tidak aneh dan tidak asing hadirin hadirat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memuji kaum mukminin, telah memuji orang-orang yang beriman, yang muslim lelaki maupun muslimah. Hadirin hadirat, di dalam Al-Quran apa pujian Allah kepada kita umat mukminin? Kata Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka, lambang-lambang mereka terlihat dengan jelas, terlihat dengan nyata di wajah-wajah mereka. Orang mukmin itu mudah untuk dikenali dibandingkan orang yang tidak beriman. Kenapa? Di wajah-wajah mereka ada tanda-tanda bersinar. Daripada kesan-kesan apa? Kata Allah, min atharis sujud. Karena kesan mereka banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kalau selalu sujud sama Allah, akan tampak di wajahnya cahaya yang membezakan antara mereka dengan orang yang tidak beriman. Bukan daripada kesan mereka bermakeup dengan indahnya, dengan krim itu dan ini, tidak, tetapi dengan akhlak, dengan tauhid, dengan adab yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menampakkan cahaya di wajah-wajah orang yang beriman. ولهذا في بعض الأحيان قد ترى رجل ممكن الله لم يعطيه نسبة من الجمال، لكن عندما ترى وجهه تقول لا إله إلا الله. ترى عليه سيمة، ترى عليه نور، ترى عليه طلعة بهية مباركة. هذه من آثار التقوى ومن آثار السجود ومن آثار السكينة التي آتاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام عبد الرحمن بالفقيه قال لهم من التقوى أجل زينة عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, kita pun di sehari-hari kita terkadang melihat ada beberapa insan. Kalau nak kata cantik, tak cantik orang dia. Nak kata handsome, satu ratio, satu nisbah daripada kecantikan 10% pun tak sampai. Tetapi bila kita tengok dia, hati kita sejuk. Hati aku tengok orang ini, seronok aku tengok pakcik ini. Padahal tak handsome mana pun hadirin hadirat. Kenapa hal itu terjadi? Tidak lain dan tidak bukan kerana apa? Di wajah-wajah orang yang kita lihat, hati kita sejuk, telah tergambarkan tanda-tanda takwa kepada Allah, tanda-tanda akhlak yang baik. Kita berjumpa, wajahnya langsung tersenyum kepada kita. Hadirin hadirat, akhlak baginda Nabi SAW terpancarkan daripada susuk tubuhnya. Inilah dia yang dikatakan daripada kesan daripada takwa kepada Allah, kesan daripada akhlak kepada baginda Allah, kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad dan sesama umat Islam. Hadirin hadirat, sesama makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih alaihi rahmatullah di dalam syairnya Rasyafat telah memberikan pujian kepada manusia-manusia yang di wajah-wajah mereka terdapat cahaya-cahaya akhlak yang luar biasa. Kata beliau, lahum minat taqwa ajallu zinah inda ligahum tanzilus sakinah wa tahsulul jam'iyatul mubina. Kata beliau, orang-orang mukmin yang mengikuti akhlak baginda Nabi, melangkah di bawah langkah Nabi Muhammad, tutur katanya mengikuti tutur kata Nabi Muhammad, wajahnya tersenyum kepada seluruh manusia seperti senyumnya Nabi Muhammad. Ini orang takwa adalah merupakan perhiasan yang paling mulia dalam diri mereka. Mereka tidak herankan perhiasan yang lain. Mereka tidak sibuk-sibuk mencantikkan diri mereka dengan baju-baju yang mahal, dengan perkakas-perkakas yang mahal. Tetapi mereka sibuk mencantikkan diri mereka dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bertemu dengan mereka, tanzilus sakinah, akan turun keterangan jiwa, akan turun ketenangan batin. Hanya semata-mata kita bertemu dengan orang-orang seumpama itu, dan terhasillah perhimpunan yang nyata. Hubungan rohani kita dengan dia akan terasa berkesinambungan. Kala Abdullah bin Abi Awf qal sami'tu minhu 4 kalimat. Ayuhan nas at'imut ta'am
وصلوا الأرحام وبثوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذه الأخلاق وهذه الآداب التي دعانا إليها صلى الله عليه وسلم. Kata Abdullah bin Abi Aufah yang saat itu pertama kali menatap wajah Nabi dan dia belum beragama Islam, dia langsung jatuh cinta dan dia yakin ini seorang yang jujur luar biasa. Dia katakan, kata beliau, aku mendengar saat itu Nabi SAW menguntaikan beberapa kata-kata mutiara, 4 yang sempat direkod oleh beliau. Yang pertama, kata baginda Nabi SAW, ayyuhan nas afshus salam, wahai umat manusia, sebarluaskanlah salam, sebarluaskanlah keselamatan, sebarluaskanlah kedamaian. Jangan ada orang-orang yang membahayakan orang yang lain atau makhluk yang lain. Kerana salam, keselamatan, kesejahteraan, keamanan perlu disebarluaskan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia di negeri Madinah Al-Munawwarah. Dan yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am. Kalau ada duit lebih, selalulah bagi orang makan, bagi jamuan kepada saudara-saudara kita, bagi jamuan kepada jiran tetangga kita. Tak peduli, setiap orang yang makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah, kita bagilah dia makan. Ini perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai umat Islam, ketika manusia-manusia ramai tenggelam di dalam tidurnya yang pulas dan nyenyak, bangkitlah engkau mengetuk pintu Allah, bangkitlah engkau bersujud kepada Allah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham. Dan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungkan tali silaturrahim, jangan putuskan tali silaturrahim. Ini 4 perkara kalau kita buat, kata Nabi Muhammad SAW, pasti, garanti, tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Kamu semua akan masuk ke dalam syurga Tuhanmu dalam keadaan sejahtera dan aman damai. هذه الأخلاق التي حملها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مما ورثوه منه صلى الله عليه وسلم فانتشر هذا الدين في أصقاع المعمورة بمثل هذه الأخلاق. Hadirin hadirat, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjalar, diikuti oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang bermuamalah dengan baginda Nabi, sehingga para sahabat ini telah memikul akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun bertebaran di serata dunia di mana pun tempat mereka berada, di luar Jazirah Arab, di luar daerah negara Islam. Semua orang berduyun-duyun menganut agama Islam berkat mereka bermuamalat dengan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan akhlak para sahabat yang mulia dan agung, masuklah beramai-ramai ke dalam agama Islam secara beramai-ramai. Nahnu ummatul akhlaq, ummat Nabi al-akhlaq sallallahu alaihi wasallam. Lakin aina al-akhlaq minna fi hadha az-zaman? كيف أولادنا؟ كيف بناتنا؟ ضاعت منا الأخلاق، ضاعت منا التربية في مدارسنا، في بيوتنا، في شوارعنا. فين هذه الأخلاق التي خلفها فينا صلى الله عليه وسلم؟ Kita ni umat akhlak. Nabi kita, Nabi yang terkenal dengan akhlak yang mulia dan luhur. Tetapi kita umat Islam pada hari ini, di mana kita daripada tarbiyah Nabi Muhammad? Di mana kita daripada akhlak baginda Rasulullah SAW? Anak-anak kita di jalanan tidak mengikuti akhlak Rasul. Di rumah-rumah kita tidak berakhlak dengan akhlak Rasul. Di mana-mana semua umat Islam telah menjauhkan akhlak yang telah diajarkan, dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabiul Akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا يقول سيد الحبيب بكر المشهور، لا نريد أن نطيل، نختم بهذا. يقول سيد الحبيب بكر المشهور الكتاب والسنة. اليوم نسمع كثير من الناس ينادي نأخذ بالكتاب والسنة. نعم، نحن لا نأخذ إلا بالكتاب والسنة، لكن رأينا كثير من المسلمين يحمل الكتاب والسنة ثم يفجر، ثم يكفر، ثم يسب. بالكتاب والسنة يفعل مثل هذه الأفعال. سيد الحبيب بكر المشهور يقول هناك مثلث مدموج، مثلث مرتبط، مثلث له 3 زوايا مرتبط. قال هذا المثلث المدموج لا يمكن أن ينفصل بعضه عن بعض، الكتاب والسنة، والمعادل الثالث معادل الأخلاق. نحمل الكتاب والسنة بهذه الأخلاق، نفهم الكتاب والسنة بهذه الأخلاق التي حملها
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبه وبهذه الأخلاق ينتشر هذا الدين وينتشر السلام وينتشر الوئام والرحمة بين الناس. إذا نحن طبقنا مثل هذا الكلام أخذنا بالكتاب وبالسنة ونظرنا في من طبق الكتاب والسنة كيف فعل وكيف عمل صلى الله عليه وسلم. Ya hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, terakhir kata Habib ingin membicarakan keterangan daripada guru besar kita almarhum al-Imam al-Arif billah Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni bin Alawi Al-Masyhur rahimahullah ta'ala. Kata beliau, hadirin hadirat, hari ini kita selalu mendengar slogan, kita selalu mendengar orang-orang berbicara, peganglah Quran, peganglah hadis, alaika, hendaklah kamu pegang kitab Allah, hendaklah kamu pegang sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita setuju juga dengan slogan itu. Siapa di antara kita yang tidak menjadikan Quran imam kita? Siapa yang menjadikan hadis Nabi di belakang kita? Semua di antara kita mengidolakan hadis-hadis baginda Nabi, sunnah-sunnah Nabi SAW. Tetapi hadirin hadirat, yang peliknya kata Al-Habib Bakal Masyhur, ada orang-orang yang melaung-laungkan slogan berpegang pada kitab Allah, berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam masa yang sama, orang ini dan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya melakukan perkara-perkara kekerasan, melakukan terorisme, membom di sana, membunuh di situ, mengkafirkan ulama ini, membid'ahkan umat Islam. Mereka melakukan kekerasan demi kekerasan. Mereka melakukan benda-benda yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal laungan slogan mereka, hendaklah kamu pegang kepada Quran dan pegang kepada hadis. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Sehingga dengan hal ini menyebabkan ramai orang-orang menjauhkan Islam. Jangan kata orang-orang kufar, orang Islam sendiri pun terkadang menjadi ragu dengan Islam. Kenapa? Mereka, kata Al-Habib Bakal Masyhur, mereka telah memisahkan 3 unsur terpenting dalam agama ini. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran, kitab Allah. Dan yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis baginda Nabi SAW. Tetapi agama ini bukan hanya Quran, agama ini bukan hanya hadis, tapi agama ini adalah poin ketiga, iaitu al-akhlak, akhlak yang benar, akhlak yang mencontohi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ini segi 3 yang tidak boleh kita pisahkan antara satu dengan lain. Kalau kita berpaksi kepada Al-Quran, wajib ikut sunnah Nabi Muhammad. Kalau kau berpegang teguh kepada Quran, berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad, kau wajib berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin hadirat, kenapa kita perlu berpegang pada akhlak Nabi SAW? Quran turunnya kepada Nabi Muhammad, hadis itu adalah ucapan dan tunjuk ajar Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus memperhatikan bagaimanakah perilaku baginda Nabi, bagaimanakah sikap baginda Nabi SAW. Sudah tentu itulah gambaran daripada Quran dan hadis. Kerana itu hadirin hadirat, bila kita hanya memahami Quran dengan cara yang picik, memahami hadis dengan cara yang picik, tetapi kita tidak mencontohi akhlak baginda Nabi, tidak mengkaji sirah baginda Nabi SAW, terjadilah kesalahfahaman yang besar itu, terjadilah radikalisme di mana-mana, terjadilah terorisme di mana-mana, terjadilah perbuatan suka membid'ahkan dan menyesatkan umat Islam yang lain. Kenapa? Mereka tidak berpaksikan kepada akhlak baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 3 perkara ini kita pegang dalam hidup kita, insya-Allah intasyaras salam, keamanan akan tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Umat Islamnya damai sesama mereka, umat manusia sesama umat manusia, walaupun berbeza agama akan damai sesama mereka. Ini tunjuk ajar siapa? Tunjuk ajar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tidak akan melihat peperangan di sana sini, kerana tadi dalam hadis pertama yang diarahkan oleh baginda Nabi, afsyus salam, sebar luaskanlah keselamatan, sebar luaskanlah kedamaian. Ini intipati terpenting, poin terpenting di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yubarik fi hadha al-majlis wa yubarik fil hadirin والحاضرات وأن يرزقنا وإياهم كمال التقوى وكمال المحبة لرسول الله وكمال التخلق بأخلاق رسول الله حسا ومعنى ظاهر وباطن، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن حمل هذه الأخلاق على المنهج الذي أراده الله وعلى المنهج الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمة المسلمين على ما يحبه الله ويرضاه، وأن يفرج على إخواننا في فلسطين، وأن يفرج على إخواننا في لبنان، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينصر إخواننا في لبنان،
وأن يفرج ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم أمدهم بنصرك وتأييدك ومعونتك يا رب العالمين. اللهم إنه قل النصير ولا ناصر إلا أنت يا رب العالمين، فكن لهم عونا ونصيرا، وانظر إلى ضعفهم وانظر إلى عجزهم وانظر إلى ذلتهم يا رب العالمين. اللهم لا ترينا في وجه مسلم ذلة يا رب العالمين، ولا ترينا في وجه كافر عزة يا رب العالمين. وأرجع ورد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وهم في خير حال وأنعم بال يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لهم قرار ولا تجعل لهم استقرار ولا تجعل لهم سلطة على أحد من المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah didoakan oleh guru kita Fadilatul Doktor As-Sayyid Al-Ustaz Al-Habib Mustafa Al-Haddar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini meridhakan Allah dan menyukakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita datang dalam majlis ini semata-mata untuk bertawasul dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ini hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajatnya yang belum diijabah doanya dengan berkat Rasulullah, dengan berkat majlis Maulid Nabi Muhammad, dengan berkat orang-orang soleh yang ada bersama dengan kita pada saat ini, Allah ijabah semua doa-doa kita. Semua dosa-dosa kita dipadam oleh Allah. Dosa ibu kita, dosa ayahanda kita, dosa nenek moyang kita, dosa para pemimpin kita diampunkan oleh Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan khusus kepada majlis agama Islam ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Mereka-mereka yang bertugas berkhidmat di majlis agama Islam ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan usaha mereka bertugas di dalam majlis agama Islam ini sebagai hasanah, pahala-pahala yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan mereka di yaumul qiyamah nanti ya rabbal alamin. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW, para pemimpin-pemimpin yang ada bersama kita, para habaib, para ulama-ulama, kita mohonkan kepada Allah dipanjangkan umur mereka ya Allah. Bimbing tangan-tangan mereka ya Allah di dalam memimpin umat, di dalam mentarbiah umat, di dalam menaungi umat ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Ya Allah rezekikan kita akhlak seperti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon ampun kepada Allah walaupun kita mungkin berasa kita tidak berdosa, tidak bersalah, tetapi akhlak kita tidak mencontohi akhlak Nabi Muhammad. Percakapan kita tidak mencontohi percakapan Nabi Muhammad. Kata-kata kita kesat, kata-kata kita suka menghina orang, kata-kata kita selalu mencari kesalahan orang. Ini bercanggah, wallahi bercanggah dengan akhlak Nabi Muhammad, sehingga natijahnya menyebabkan ramai kawan-kawan kita yang belum beragama Islam tidak sudi menganut agama Islam, tidak dapat merasakan keindahan cahaya Islam, bukan kerana tidak benarnya Nabi Muhammad, bukan kerana salahnya akidah Rasulullah, tetapi kerana kerosakan akhlak-akhlak kita tidak mencontohi akhlak Nabi Muhammad. Jangan kita rasakan ini bukan satu dosa besar. Ini dosa besar, kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan dengan berkat Maulid pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menghisap kita, tidak menyiksa kita, tidak mempersoalkan kita atas segala kesalahan-kesalahan kita, karena Allah itu Arhamur Rahimin, Arhamur Rahimin, ya Arhamur Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin.